sahabat-sahabat yang hadirkan diri, Masya Allah. 7 Disember 2457. Masya Allah, sudah 10 orang tuan-tuan yang dapat hadirkan diri, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanum Adini, Ahmad Nubli, welcome. Welcome. Abdullah Azli, Ahmad Abu Zair, Hanum Adini, Jeff, Nurizan Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah. Syah Alam, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke 1143 44 kurungan 6. Masya Allah, 1144 kurungan 1146 64. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita terima, Alhamdulillah, kita sudah terima, Masya Allah. Jilid 5, jilid 6 Jilid 6 ke jilid 5? Jilid 5, jilid 6. Alhamdulillah, kita sudah terima. Syafiq Aiman Roslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita tunggu seminit 2 lagi, Masya Allah. Pelajar rakan-rakan semua, Masya Allah. Kita tunggu seminit 2 lagi. Nu'man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita berada di episod yang ke-138 malam ni, dalam jilid ketiga. Itu pada muka surat 233, pada hadis yang ke-1164 kurungan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, kita berada di muka surat 233, jilid ketiga, di dalam kitabus salat, kitab yang besarnya kitabus salat, di dalam bab salat sunnah. Hadis yang ke-1164 kurungan 6. Tajuknya 2 rakaat sunat sebelum fardu subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam raka'atal fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Penerangan, sesetengah ulama ada dalam kalangan mereka yang membuat tertib keutamaan. Makna mereka menyusun. Membuat tertib ni maknanya menyusun dari segi manakah keutamaan-keutamaan, manakah yang perlu diberi keutamaan di antara solat-solat sunat yang kita pelajari itu.
manakah yang kita nak beri keutamaannya. Di kalangan sebahagian ulama ada menyusun perkara sedemikian. Pada solat sunat rawatib, di antara solat sunat rawatib yang kita kata 12 rakaat tu, solat sunat rawatib tu 12 rakaat tu, yang pertama dia kata solat sunat sebelum subuh lah, 2 rakaat solat sunat sebelum subuh. Lepas tu keutamaan dia pula solat sunat selepas maghrib 2 rakaat, dan solat sunat selepas isyak, selepas zuhur, solat sunat selepas zuhur 2 rakaat, solat sunat selepas isyak, solat sunat sebelum zuhur. Itu dalam 12 rakaat lah. Sebelum zuhur tu 4 dalam mazhab, mengikut mazhab Imam Syafi'i, 2 yang muakkadah, 2 ghair muakkadah. Dan ada lagi solat-solat sunat sebelum asar, solat sunat selepas isyak, sebelum isyak, ada lagi solat-solat sunat itu, tapi kita panggil solat sunat ghair muakkadah, solat sunat ghair muakkadah. Begitu. Itu dari susunan yang mengatakan 5 solat sunat muakkadah tadi. Ada ulama yang menyusun sedemikian. Tapi itu package lah. Maka kita jangan tinggallah package ini untuk kita mendapat satu mahligai di dalam syurga pada setiap hari, dengan kita menjaga solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, selepas dan sebelum dan selepas. Orang panggil solat sunat kapit fardu, yang menghimpit, yang mendempel bersama dengan solat fardu. Okey, hadis ke-1165 kurangan 7, solat sunat sebelum maghrib ada atau tidak? Ada tak solat sunat sebelum maghrib? Wa an Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu qabla salatil maghribi raka'atain wa qala fi salisah liman sya'a karahiyata an yattakhizaha an-nasa sunnatan, muttafaq alaih. Sayyidina Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, solatlah sebelum fajar 2 rakaat. Baginda bersabda pada kali ketiga, bagi siapa yang berkehendak, solatlah 2 rakaat sebelum qabla salatul maghrib. Qabla salatul maghrib sebenarnya itu bukan solat fajar. Silap tulis fajar, dalam hadis tu maghrib. So kita itu baikilah. Itu ada kesilapan dari sudut terjemahan tu. So tak apa, nanti kita akan membuat pembetulan nanti insyaAllah. Iaitu solat sunat 2 rakaat sebelum fajar tu kita gantikan sebelum maghrib. Okey, kita gantikan sebelum maghrib. Kerana baginda SAW bersabda pada kali ketiga, barang siapa yang berkehendak, kerana takut manusia menjadikannya sebagai satu kewajipan. Sebagai satu kewajipan sunnah, tapi sepatutnya kita terjemah satu amalan lah. Satu amalan yang penting lah. Maksudnya kita terjemah, saya terjemah di situ adalah satu kemestian. Sunat ini sebenarnya nak terjemah dia kemestian, sebagai yang ditafsirkan, saya tulis itu kewajipan, sebahagian yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Malik. Maksudnya satu kemestian lah, di antaranya dia merupakan satu kemestian. Sebagai satu kemestian, macamnya macam mana diihtimamkan, iaitu dijaganya solat-solat sunat yang ke-12 rakaat tadi. Mengenai solat 2 rakaat sebelum maghrib, padanya 2 pendapat di kalangan ashabus Syafi'i. Di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, terdapat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i lebih masyhur ialah tidak mustahab lah. Maknanya tidak diletakkan darjah sunat, harus saja.
Akan tetapi pendapat yang sahih di sisi muhakkikin adalah mustahab. Muhakkikin, orang-orang yang muhakkikin, orang-orang yang bukan orang-orang muhakkikin ini bukan orang-orang hak. Orang-orang muhakkikin ini orang-orang yang menyelidik. Orang-orang yang menyelidik secara mendalam. Muhakkik ni dia daripada perkataan hak, tapi bila dia jadi muhakkak, bila jadi muhakkak dengan bab taf'il, maka dia memberi makna orang yang meneliti, orang yang mencari, dan orang yang mencari gali lah. Maksudnya orang yang amat meneliti dan mencari dari sudut Quran dan hadis, dari sudut hadis-hadis Nabi. Maka mereka mengatakan dari sisi akan tetapi pendapat yang sahih, pendapat sahih di kalangan mazhab Syafi'i di sisi muhakkikin, ulama-ulama muhakkikin adalah mustahab. Mustahab ni nombor 2 saya tulis, sebagaimana dalam syarah Imam Muslim oleh karangan Imam Nawawi. Jadi ada ulama-ulama yang mengambil berat sebelumnya, sebab kan dia nak tunggu sembahyang 10 minit lagi lepas azan. Di antara azan dengan iqamat 10 minit, azan 4 minit, ada 6 minit lagi. Maka bagi mereka yang masya-Allah, mereka ihtimam, bagi mereka yang masya-Allah yang begitu mengambil berat tentang sembahyang sunat ini, muhakkikin ini, dan sabit daripada hadis pun, maka mereka mengatakan mustahab. Ini juga pendapat ulama salaf di kalangan sahabat dan tabi'in, dan ulama khalaf sahaja seperti Imam Ahmad, Imam Ishaq dan jamhur berpendapat harus. Imam Muhyiddin menyatakan bahawa mustahab solat 2 rakaat antara terbenam matahari dan solat maghrib, atau di antara azan dan iqamat, kerana warid hadis baina kulli azaini salat. Sebab tu bagi pihak mereka yang muhakkiki, Imam Muhyiddin mereka mengatakan ada dalam hadis secara umum baina kulli azani solatun, di antara 2 azan, maknanya di antara azan dan iqamat lah. Iqamat tu dipanggil azan, maka adanya solat sunat. Antara 2 azan, iaitu azan dan iqamat, ada solat. Riwayat muttafaq alaih ni, riwayat ni riwayat yang kuat, iaitu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaq alaih riwayat ini. Lafaz sallu adalah perintah. Menurut kaedah perintah menunjukkan wajib. Sebab dia ayat amar tadi. Akan tetapi dalam hadis ini dia digantungkan dengan jika berkeinginan, berkehendak, maka tidak boleh dirujuk kepada makna perintah di sini untuk wajib. Maka hukumnya adalah sunat. Zaman sekarang kebanyakan masjid dan surau telah tetapkan waktu azan dan iqamat. Jadi daripada tidak melakukan apa-apa, lebih baik solat sunat daripada kita berbual, daripada kita banyak berbual dan sebagainya. Maka kita sembahyang. Sebab setiap masjid kan, kecuali ada masjid yang mana dia ada setengah-setengah masjid terus azan iqamat, terus azan sekian minit 2, terus iqamat selalu untuk sembahyang maghrib, dengan begitu cepat untuk mengerjakan. Tapi kebanyakanlah masjid dalam 10 minit. Kebanyakan masjid akan menunggu sembahyang 10 minit. Jadi di antara 10 minit tu, supaya tidak merugikan masa, maka kita gunakanlah untuk sembahyang sunat qabliyah maghrib. Itu dari segi perbahasan yang dibahaskan oleh ulama di sini. Siapa yang ingin melakukan, maka baguslah. Baguslah, daripada kita duk bual, daripada kita duk tunggu, duk bual, duk apa, kita sembahyang sunat. Tetapi orang-orang yang tidak mahu melakukannya, maka janganlah mempersoalkan mengapa orang-orang yang tak nak buat. Kalau orang-orang tak nak buat, dia kata tak ada, Nabi tak buat pun sembahyang sunat sebelum maghrib ni, Nabi tak buat pun. So kalau orang tak nak buat, kita tak boleh mencela, atau tidak boleh mengkredit, atau tidak boleh mempersoalkan. Jadi maknanya jangan mempersoalkanlah
Mengapa perkara ini dibuat? Kenapa orang ni semua, sini kuat sembahyang, dia kata sembahyang sunat sebelum maghrib pun jaga. Itu hal masing-masing, sebab ulama telah muhakkik, ulama-ulama telah mencari gali dan mengatakan bahawa benda tadi wujud. Cuma dia tidak sampai kepada darjah muakkadah lah. Okey, boleh. Sembahyang tahiyatul masjid saya gantikan dengan sembahyang ni, cantik lagi, bagus. Okey. Dalil Imam Abu Hanifah solat sunat selepas Jumaat 4 rakaat. 4 campur 2, 6. Imam Abu Hanifah 6 rakaat, 4 campur 2. Kita 2 rakaat saja selepas zuhur. Dia selepas Jumaat sama dengan selepas zuhur. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia kata 4 campur 2. Di sini sabit 4, ada sabit 2. Ada sabit 2, ada sabit 4. Nanti dalam riwayat yang diambil oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis 1166. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana minkum musalliyan ba'da al-jum'ati falyusalli arba'an, rawahu Muslim. Wa fil ukhra lahu qala idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dalam kalangan kamu mahu solat selepas Jumaat, maka hendaklah dia solat 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim di situ. Dan dalam riwayat yang lain Imam Muslim juga bahawa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu solat Jumaat, maka hendaklah dia solat selepasnya 4 rakaat. Dalam mazhab Imam Abu Yusuf, fatwa di atas mazhab Imam Abu Yusuf. Jadi maknanya dia kan banyak kaul mukhtar bihi, kaul yang disukai dalam mazhab. Sebab dalam mazhab pun dia ada kaul ulama juga. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, anak murid kepada Imam Abu Hanifah, berpendapat bahawa solat sunat selepas Jumaat adalah 6. Dan inilah yang dipakai dalam mazhab Hanafi. Inilah pendapat yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Sebab tu mana Najam Syed rahmatullah alaih tanya kita orang, orang Syafi'i, dia tanya budak-budak, selepas main sunat Jumaat, selepas main solat Jumaat, berapa rakaat? Hanafi jawab 6, Syafi'i pun jawab 6, tapi solat 2 je. Kami solat 2 je. Tapi Hanafi dia solat 6. Dia kena macam mana yang difatwakan dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sendiri berpendapat 4, dan hadis di antara dalil pada pendapat beliau. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah 4 je. Tapi Imam Abu Yusuf mengatakan, dan fatwa difatwakan ke atas mazhab Hanafi pada pendapat Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih. Khair. Fasal kedua, dalil yang menguatkan adanya 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Wa an ummi Habibah radhiyallahu anha qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hafaza ala 4 rakaat qabla az-zuhri wa 4 ba'daha harramallahu alaihi an-nar, rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Sayyidina Ummu Habibah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau berkata, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepasnya, Allah akan menerharamkan ke atasnya daripada api neraka. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Okey, penerangan ikhtilaf dari sudut ikhtilafnya ialah mengenai 4 rakaat sunat sebelum dan selepas zuhur adalah satu kalam, adakah dia satu salam atau 2 salam. Jika kalau kita satu orang tu dia nak buat 4 rakaat sembahyang sunat sebelum dan selepas zuhur, sebab ada selepas zuhur sabit 4,
dan selepas zuhur sabit 4 juga, dan sebelum pun 4. Jadi macam mana? Adakah dia dalam 2 salam atau 1 salam? Mengikut mazhab Syafi'i berpendapat 4 rakaat 2 kali salam. Afdal solat sunnah ialah raka'ataini. Bagi kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kata 2 rakaat. Tak ada sembahyang sunat ni, dia tak ada 4 rakaat 1 salam. Boleh, tapi afdalnya 2-2. Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat 4 rakaat 1 salam afdal untuk solat sunat sebelum zuhur. Untuk solat sunat selepas zuhur, afdal 4 rakaat 2 kali salam. 4 rakaat 1 salam, atau 4 rakaat selepas zuhur pula 4 rakaat 2 kali salam. Itu berbeza sedikit. Hadis yang seterusnya 1168, yang kurangan 10, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'un qabla az-zuhri laysa fihinna taslim tufattahu lahunna abwabus sama', rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah rahimahumullah. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur dengan 1 salam dibuka untuknya pintu-pintu langit. Penerangan, solat apakah yang dimaksudkan dalam hadis ini? Ada pendapat mengatakan solat yang dikerjakan sebelum azan zuhur, iaitu kita panggil dia solat sunat zawal, bukan solat sunat rawatib qabliyah. Mazhab Imam Abu Syafi'i berpendapat bahawa ia adalah solat qabliyah zuhur selepas azan zuhur. Qabla zuhur maksudnya qabla zuhur, dia bukan selepas masuk zuhur. Sebelum qabla zuhur bukan sebelum masuk zuhur, tetapi sebelum sembahyang zuhur. Sebab itu kita berpendapat arba'un qabla zuhur ini laisa fihinna taslim ni ialah solat 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur. Dibuka untuknya pintu-pintu langit. Ini adalah kinayah. Ini adalah satu kinayah simbolik kepada penerimaan. Maksudnya apabila siapa yang melakukannya, maka solatnya diterima, dan solat yang diterima tadi natijahnya syurga lah. Pintu-pintu langit dibuka lah. Tanda pintu langit dibuka tu maksudnya solat tu telah dibawa naik ke atas. Kalau solat yang mana, solat yang buruk, maka akan dilontarkan kembali ke muka si pelaku tadi. Begitu. Hadis yang ke 1169. Wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla az-zuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih, rawahu Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Sahab bahawa beliau telah berkata radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat 4 rakaat selepas tergelincir matahari sebelum zuhur, dan baginda bersabda, sesungguhnya ketika itu adalah masa yang dibuka padanya pintu-pintu langit, maka aku suka supaya naik daripadaku amalan soleh. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Waktu tergelincir matahari adalah satu waktu yang mustajab doa. Waktu yang mana doa-doa diterima. Dalam mazhab Syafi'i, tiada solat sunat selepas gelincir matahari sebelum zuhur. Kita tak kira lepas gelincir matahari. Bila gelincir masuk zuhur adalah sebelum zuhur. Dia gelincir tu dia sebelum zuhur sikit. Maksud solat sunat yang dinyatakan dalam hadis di atas dalam mazhab Syafi'i ialah solat sunat qabliyah zuhur. Solat sunat qabliyah zuhur. Begitu. Hadis yang ke-1170 kurangan 12, solat sunat sebelum asar. Sebelum zuhur dah habis dah, asar dah. Wa an Abdullah wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an
صلى قبل العصر أربعا رواه أحمد والترمذي وأبو داود. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud rahimahumullah. Penerangan: walaupun solat sunat 4 rakaat qabliyah sebelum asar tidak muakkadah, tidak solat sunat muakkadah, hadis ini menyatakan penganugerahan rahmat daripada Allah untuk mereka yang mengerjakan. Ini menunjukkan hukumnya adalah mustahab, maknanya disunatkan. Hadis yang ke-1171 kurungan 13, solat sebelum asar 4 rakaat atau 2 rakaat. Ada riwayat pendapat 4, ada riwayat kata 2. Jadi sebarang siapa yang nak mengerjakannya salah satu. Okey, kita tengok hadisnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asr 4 rakaat yafsilu bainahunna bit-taslim 'ala al-malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, rawahu Tirmizi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sebelum asar 4 rakaat. Baginda sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antaranya dengan memberi salam kepada malaikat yang hampir dengan Tuhannya dan yang mengikuti mereka dalam kalangan orang Islam dan orang-orang mukmin. Okey, penerangan. Riwayat ini menunjukkan selepas 2 rakaat solat adanya salam. Lepas 2 rakaat mesti salam. 2 rakaat disunatkan salam. Maknanya 2 rakaat solat 2 rakaat. Solat sunat ni 2 rakaat. Oleh itu di sisi mazhab Syafi'i diterjihkan, diutamakan solat 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau 4 tu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka dimaksudkan dengan taslim dalam hadis ini. Kalau dia kata 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kenapa perkataan taslim? Adalah taslim. Ada hadis ini salam bukan selawat dan dalam tasyahud. Oleh itu disunatkan bagi musalli ketika memberi salam meniatkan untuk para malaikat dan para mukminin dan juga di kalangan jin dan manusia. Itu maksud yang nak dijelaskan di sini. Okey, hadis ke-1174. Solat sunat sebelum asar 2 rakaat. Tadi solat sunat sebelum asar 4 ni, dalam riwayat kata solat sunat sebelum asar 2 pula. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asr raka'atain, rawahu Abu Daud. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sebelum asar 2 rakaat. Kadang-kadang Nabi solat sunat sebelum asar 2 dan kadang-kadang Nabi solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Maka tiada bertentangan antara ini dan hadis yang sebelumnya. Bagi mereka yang masa, Masya Allah, dia bagi masa dan cukup masa, maka bolehlah buat 4 rakaat. Bagi mereka yang rasa nak hanya 2 rakaat, teruskan 2 rakaat. Begitu. Sembahyang awabin pula. Sembahyang awabin. Fadilat solat awabin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'at lam yatakallam fiha bainahunna bisu' udilna lahu ibadati sintai asharata sanatan, rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun gharibun la na'rifuhu illa min hadisi Umar bin Abi Juhaim Abi Ja'sam Abi Khas'am wa sami'tu Muhammad bin Ismail yaqulu wa huwa munkirul hadis wa dha'afahu jiddan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahawa beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat selepas maghrib 6 rakaat, dia tidak berkata-kata ketika menunaikannya dengan percakapan yang tidak elok, maka akan dikurniakan untuknya pahala ibadat selama 12 tahun. Pahala ibadat selama 12 tahun.
Imam Tirmizi juga, hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis gharib yang kami tidak mengetahui melainkan daripada Sayyidina Umar bin Abu Khaisam radhiyallahu anhu, dan aku mendengar Muhammad bin Ismail iaitu Imam Bukhari mengatakan bahawa dia adalah seorang yang meriwayatkan hadis mungkar. Beliau sangat didaifkan, orang yang mana dia juga meriwayatkan hadis mungkar. Okey, solat sunat selepas maghrib ada solat 6 rakaat yang dinamakan solat sunat awabin, bagaimana yang diberitahu oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan hukumnya mustahab. Jadi solat sunat maghrib 6 rakaat, 4 rakaat yang lain daripada solat sunat ba'diyah maghrib. 6 rakaat ini solat sunat 6 rakaat. Sebab ada di sini, walaupun tengok dalam hadis ini fadilat sunat awabin dibawa oleh Imam Abu Hanifah, dibawa oleh pengarang solat awabin, tapi yang membawa hadis ini, dan hadis ini dalam bentuk hadis rawi-rawi yang mungkar, rawi-rawi yang mungkirin hadis, iaitu mereka meriwayatkan juga hadis-hadis mungkar. Jadi sebenarnya kita sabitkan awabin bukan daripada hadis ni, sebab hadis ni adalah daripada hadis rawinya ialah mungkirin hadis. Jadi kita tak sabit bahawa sembahyang sunat awabin tu tak ada, sembahyang sunat awabin tu tak ada, disebabkan atas dasar hadis ni dhaif, rawinya tu mungkirin hadis dan didaifkan oleh Muhammad bin Ismail. So kita tak ambil dalil hadis ni sebagai menyatakan untuk solat sunat awabin, tapi sembahyang solat sunat awabin memang dia ada khusus dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas sendiri. Ini Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan adanya sembahyang sunat awabin, dan hadis itu adalah hadis awabin diberitahu Sayyidina Ibn Abbas dan daripada solat sunat. Jadi solat sunat, solat selepas maghrib 6 rakaat yang kita kata solat awabin tadi, di 6 rakaat ini selain daripada 2 rakaat ba'diyah, 2 ba'diyah tak kira, 6 ni tambahan yang lain. Di antara ulama yang berpendapat sedemikian ialah Allamah Syah Dahlawi rahmatullahi alaih, hasil daripada kajian beliau. Ada juga ulama yang berpendapat bahawa solat rawatib selepas maghrib termasuk dalam 6 itu, iaitu solat 2 rakaat dan kena campur 4 lagi lah, jadi 6. Maka dia dikira sunat awabin juga, beserta dengan 2 rakaat tadi adalah sunat ba'diyah maghrib. Walaupun ulama mendaifkan hadis ini, ulama telah ijma', walaupun dalam bab ni hadis ni daif, dan kita tak jadikan dalil hadis ini bahawa adanya sembahyang sunat awabin. Hadis yang mana adanya awabin ini adalah ijma'. Ia adalah ijma' daripada ulama. Ulama telah ijma' bahawa harus beramal dengan hadis daif yang berkaitan dengan kelebihan amal. Jadi ulama telah ijma'. Begitu diriwayatkan daripada Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahawa sabit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunat 6 rakaat selepas maghrib. Diriwayatkan juga daripada beliau bahawa siapa yang salat sunat 6 rakaat selepas maghrib, maka akan diampun dosanya walaupun sebanyak mana buih di lautan. Dinukilkan dalam kitab Mirqat bahawa hadis ini adalah hadis gharib yang diriwayatkan oleh Imam Tibrani rahmatullah alaih. Masyaikh kami, masyaikh kita semua begitu ihtimam solat awabin jika tiada pengajian selepas maghrib, maka mereka akan disibukkan diri dalam solat dan ibadat lain sehingga isyak. Kadang-kadang di kalangan bila kita di madrasah, di masa kita di 2 tahun akhir dauratul hadis tu, banyak syekh kita di antara maghrib isyak mereka sembahyang begitu panjang, iaitu sembahyang awabin yang begitu panjang. Penerangan.
Hadis ini juga didaifkan oleh sebahagian ulama. Hadis ini juga ulama dah daifkan juga. Mana pula ni? Walaupun ulama mendaifkan hadis ini, okey, masyayikh kami begitu ihtimam untuk solat awabin. Jika tiada pengajian selepas maghrib, mereka akan sibukkan diri dalam solat dan ibadat yang lain sehingga isyak bagi ulama-ulama. Okey. Hadis yang ke-1174 kurungan 16. Solat sunat selepas maghrib. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghribi 20 raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Ambil lagi. 20 rakaat, bukan 8 dak, bukan 6 dak, 20 rakaat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau radhiyallahu anha berkata bahawa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat selepas maghrib 2 rakaat, maka Allah akan membina 20 rakaat, maka Allah akan membina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Hadis ini juga didaifkan oleh sebahagian ulama. Hafiz Ibnu Hajar berkata mafhum dia mengenai solat awabin ini banyak hadis diriwayatkan. Satu hadis diriwayatkan oleh Nabi bahawa Nabi solat 20 rakaat dan bersabda, ini adalah solat orang-orang terdahulu. Barang siapa yang mengerjakannya, maka dia akan diampuni. Salafus salih istiqamah, ulama-ulama kita yang terdahulu, ulama-ulama masyayikh yang terdahulu istiqamah mengerjakan solat awabin sekurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya awabin tadi 20 rakaat mengikut riwayat ini. Okey, hadis yang ke-1175 kurungan 17. Wa anha qalat ma shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam al-isya'a qattu fadakhala alayya illa shalla 4 aw 6 aw 6 raka'atin, rawahu Abu Daud. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau telah berkata, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau telah berkata, semua perkataan meriwayatkan ditinggalkan di sini. Bahawa beliau berkata, meriwayatkan bahawa beliau berkata, tidak pernah setelah Nabi solat Isyak lalu masuk menemuiku, melainkan baginda akan solat 4 rakaat atau 6 rakaat. 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghair muakkadah. Jika sabit riwayat yang mengatakan 6 rakaat, 2 rakaat lagi sunat nafil sahaja, iaitu sembahyang sunat sahaja, sunat mutlak lah. Ada sunat mutlak. Jadi kalau kita kalau Hanafi belajar berapakah sembahyang Isyak, 17 rakaat. Orang Hanafi kata 17 rakaat kita pergi sembahyang kan, kita keluar jemaah kan. Orang Hanafi lepas sembahyang Isyak ni sembahyang banyak, kita 2 rakaat je sembahyang sunat. Dia lepas sunat, lepas sunat, lepas sunat. Tu dia jadi 17 tu. Kerana 17 kita kira kan 2 rakaat sebelum Isyak, 4 rakaat Isyak, 6. Okey, 6. Lepas tu 2 rakaat ba'diyah Isyak, 8. Berapa? 8. 8. Okey. Lepas itu 2 rakaat selepas Isyak, 8. Ada pendapat mengatakan 4. Ba'dal Isyak ma raka'atin qabla raka'atain. Selepas Isyak ni kan, selepas Isyak ni 6. Lepas Isyak ni 6, 2, 6. Lepas tu witir 3. Witir 3, 9. Witir 3, 9. Lepas tu apa dia ni? Witir 3, 9. Witir 3, 9. Dan 4 rakaat Isyak. Jadi 13. 2 rakaat sebelumnya 2, 15. Tu 17 apa dia? Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Hanifah, selepas solat witir. Witir kan? Witir tu
Selepas solat witir ada dua lagi solat rakaat khafifah. Sembahyang ni biasanya sembahyang dengan cara duduk. Sembahyang ini ialah dengan cara duduk, atas dasar cara duduk. Itu sebab tu dia jadi 17. Jadi kalau kita dalam mazhab Syafi'i itu 2 rakaat je, 2 rakaat isyak, 4 rakaat isyak, 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat selepasnya, 8 aja. Allah 3 rakaat witir, 3 rakaat witir, maka 11. Itu aja kita, dia 17. Nak panjang dia, panjang. Sebab tu kita tengok orang Hanafi, kalau kita sembahyang dengan orang Hanafi, lepas isyak ni lepas sembahyang, lepas sembahyang, lepas sembahyang, lepas isyak 2 rakaat, lepas tu 4 lagi rakaat, lepas tu 3 rakaat witir, lepas witir pula 2 rakaat khafifah, 17 sungguh. Banyak, rajin orang dia, orang Hanafi ni dia rajin. Solat sunat selepas isyak. Okey, solat sunat selepas isyak berapa? Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa idbarun nujum ar-rak'ataini qabla al-fajr wa idbarus sujud rak'ataini ba'da al-maghrib, rawahu Tirmizi. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada waktu terbenam bintang-bintang, mafhum daripada ayat Al-Quran, ada 2 rakaat sebelum fajar, dan setiap kali selepas sunat, mafhum ayat adalah 2 rakaat selepas maghrib. Ayat yang penuh dalam ayat yang pertama, wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, dan pada sebahagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Surah As-Sur ayat 48-49. Ayat kedua pula, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan selepas terbenam, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu malam dan pada setiap kali selepas daripada solat. Imam Ibn Malik rahmatullahi berkata, digunakan perkataan sujud untuk memberitahu makna solat adalah sebagai menyebut bahagian yang paling penting dan besar, merujuk kepada keseluruhan. Kadang-kadang sesuatu amalan tadi kita sebut hak mana besar. Di antara sembahyang ni, amalan paling besar sekali ialah sujud tu. Maka kita kata sekali sujud. Maksudnya perkataan sujud itu menunjukkan solat. Perkataan sujud tu menunjukkan solat. Sujud tilawah, sujud solat. Okey, hadis yang seterusnya, fadilat 4 rakaat sebelum zuhur. Fadilat 4 rakaat sebelum zuhur. Okey, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu wa an ibni Umar radhiyallahu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu 4 rakaat qabla az-zuhri ba'da az-zawal tuhsabu bimislihinna fi salati as-sahri wa ma min syai'in illa wa huwa yusabbihu Allah tilka sa'a thumma qara'a yattafiya'u dilaluhu anil yamin wa syama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhilun, rawahu Tirmidzi wa Baihaqi fi Syu'abil Iman. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur selepas tergelincir matahari adalah seperti solat malam. Semua benda bertasbih kepada Allah ketika itu. Kemudian baginda membaca ayat yang mafhumnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah
sedang mereka merendah diri. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Baihaqi dan Syu'abul Iman. Nabi memberi galakan. Nabi ini buat targhib, galakan kepada kita supaya melakukan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Sebagai dalil, baginda membaca ayat sebagaimana dalam hadis di atas. Antara hikmahnya ialah semua benda bertasbih kepada Allah pada waktu itu, maka mengambil keberkatan tasbih makhluk-makhluk pada waktu itu, maka kita kerjakanlah solat sunat sebelum zuhur, terbaiknya 4. Kalau tak sempat buat 2, sebaik-baiknya begitulah. Nabi SAW, Nabi solat 2 rakaat selepas asar. Ada juga ke Nabi solat selepas asar? Mana boleh solat selepas asar? So kita akan buat perbincangan nanti selepas ini. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ma taraka Rasul sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da al-'asri inda qattu. Ma taraka Rasul sallallahu muttafaq alaihi wa fi riwayatin lil Bukhari qalat walladhi zahaba bihi ma tarakahuma hatta laqiya Allah. Solat sunat selepas asar. Pelik riwayat ni, so kita ada perbahasan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau berkata, tidak pernah Nabi meninggalkan 2 rakaat selepas asar di sisiku sekalipun. Nabi sembahyang juga 2 rakaat selepas asar. Hadis riwayat muttafaq alaih tu. Dalam riwayat Imam Bukhari, bahawa beliau berkata, Sayyidatuna Aisyah berkata, demi zat yang mewafatkan baginda, baginda tidak pernah meninggalnya sehingga bertemu Allah. Dalam hadis ini menunjukkan Nabi solat sunat selepas asar. Imam Nawawi mengatakan bahawa maksudnya ialah selepas kedatangan rombongan Abdul Qais rahmatullah alaih. Imam Sayuti mengatakan bahawa kemungkinan Nabi bernazar melakukan solat lepas asar, atau perkara ini di antara yang dikhususkan hanya pada Nabi sahaja. Hanya harus pada Nabi sahaja, untuk umat tidak harus, kerana banyak hadis yang melarang melakukan solat selepas asar. Oleh kerana itulah Sayyidina Umar telah menta'zir orang-orang yang melakukan solat, maknanya menta'zir ni maknanya mengenakan hukuman lah pada orang sembahyang sunat selepas asar. Sebab solat sunat selepas asar ni dia khas untuk Nabi sahaja. Dan dalam riwayat Ummu Salamah tu, maksudnya Nabi tertinggal sembahyang solat sunat selepas zuhur. Nabi qadanya selepas asar kerana ada rombongan Abu Qais tadi. Abu Qais yang datang kepada Nabi untuk memasuk Islam, dan pada waktu itu dia nak pulang selepas sembahyang zuhur terus. Jadi mereka selepas salam solat zuhur bersama Nabi, mereka terus turun. Dan untuk mengalwidakkan, menghantar kepada mereka selamat tinggal, Nabi tinggalkan sembahyang solat sunat ba'diyah selepas zuhur, dan Nabi terus menghadapi jemaah rombongan tersebut yang sudah nak pulang kepada tempatnya di Juwasa. Tempatnya di mana? Di Juwasa. Hadis ni kita dah baca dah. Abdul Qais Nuh datang kepada Nabi Nuh 2 kali saja rombongan ini datang di masa Nabi SAW selepas Islam, selepas Madinah tu. Dia datang 2 kali saja. Sebab apa tak boleh datang? Kerana ada satu rombongan di antara mereka, satu kampung di antara mereka, iaitu Mudar, bangsa Mudar. Jadi mereka terpaksa menghadapi kaum Mudar baru boleh datang ke Madinah. Jadi mereka hanya sempat datang semasa Nabi 10 tahun kat Madinah tu 2 kali je rombongan tu datang, yang diketuai oleh Abu Qais ni. Abdul Qais datang daripada Juwasa untuk memeluk Islam. Okey. Jadi selepas itu Nabi sembahyang sunat lepas asar. Jadi kalau reason sekali, tak apalah, kita kata atas dasar mengqadakan sembahyang sunat ba'diyah zuhur selepas azbah lepas zuhur. Nabi tak sempat, Nabi qada kerana Nabi ihtimam menjaga salat sunat ni. Bila terlepas, Nabi juga mengqadakannya. Okey, tapi di sini Sayyidatuna Aisyah pula kata
Nabi tak pernah tinggal sampai wafat. Jadi di atas dasar inilah ulama mengatakan ada amalan-amalan yang mana Allah telah fardukan atau wajibkan ke atas Nabi dan tidak kepada umatnya. Misal contohnya, umat dia Nabi SAW boleh kahwin 4 saja. Sedangkan Nabi SAW kahwin 11 wanita. Jadi khusus untuk Nabi sahaja. Begitu juga solat selepas asar ini, ulama mengatakan atas dasar yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah dalam hadis itu, kita mengatakan bahawa amalan itu, ulama-ulama bukan kita lah, ulama-ulama mengatakan bahawa amalan tersebut adalah khusus untuk Nabi SAW sahaja. Untuk Nabi SAW sahaja perkara ini berlaku. Solat sunat solat selepas terbenam matahari sebelum fardu maghrib. Wa 'anil Mukhtar ibn Fulfuli radhiyallahu anhu rahmatullah alaihi qala sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu 'an tatawwu'i ba'da al-'asr qala kana Umaru yadribu aydiya ala salatin ba'da al-'asr wa kunna nusalli ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da al-ghurubi syam fi salati maghrib faqultu lahu akana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallihima qala kana yarana nusallihima falam ya'murna wala yanhana rawahu Muslim. Hadrat Mukhtar bin Fulful rahmatullah alaih, beliau meriwayatkan bahawa beliau telah berkata, daku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai solat sunat selepas asar. Beliau berkata, Sayyidina Umar memukul tangan orang-orang yang mengerjakan solat selepas asar. Dahulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum terbenam matahari pada solat. Dahulu kami melakukan solat 2 rakaat sebelum terbenam matahari pada solat maghrib. Dan aku bertanya kepada beliau, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat pada waktu itu? Beliau berkata, baginda selalu melihat kami solat pada waktu itu. Dia tak jawab Nabi solat tak, Nabi tengok kami solat. Baginda tidak memerintahkan kami, tidak juga melarang kami. Nabi pun tak suruh juga kami, Nabi tak larang kami, sebab Nabi tengok sebelum sembahyang tadi. Dalam hadis ini terdapat lafaz kana yarana nusallihima, yakni Nabi selalu melihat kami melakukannya solat sebelum maghrib 2 rakaat. Nabi tidak menghukumkannya, Nabi tak perintah pun, Nabi tak larang pun. Cuma daripada takrir Nabi. Kan hadis takrir ni yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi tidak menegurnya. Sabit bahawa baginda menganggap harus menunaikan solat pada waktu tersebut, kerana kalau tidak sudah tentu baginda akan melarang. Sebelum ini juga telah berlalu hadis bagi Nabi bahawa Nabi memerintahkan sebanyak 2 kali untuk melakukannya. Di sisi mazhab Hanafi, tidak disunatkan solat sunat qabliyah maghrib kerana akan melewatkan solat maghrib. Dan Khulafa' Rasyidin tidak berpendapat adanya solat sunat sebelum maghrib. Pak tu tak ada kata belakang. Sebab Nabi tak beritahu, Nabi tak larang, Nabi tak suruh, tapi sahabat-sahabat melakukannya. Jawapan bagi dakwaan ini bahawa dengan hanya 2 rakaat adakah tidaklah sampai melewatkan. Tak okey lah 2 rakaat tu sampai lewat pula maghrib, sembahyang sunat panjang pula. Tak. Tambahan pula pada zaman sekarang kebanyakan masjid telah menetapkan masa untuk iqamah. Jadi tidak timbullah persoalan solat maghrib akan dilambatkan kerana sembahyang sunat qabliyah sebelum maghrib. Tak, siapa nak buat, siapa tak nak buat, jangan kata tak ada hadis ini tak sabit daripada Nabi, sedangkan perkara ini telah diijma'kan. Dalil solat sunat sebelum maghrib. Jadi Khalafah Rasyidin lah.
Seperti mana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, menyatakan Khalafah Rasyidin tidak mengharuskan solat 2 rakaat sebelum maghrib. Ini adalah menjadi dalil Imam Abu Hanifah, akan tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas sahabat solat sunat sebelum maghrib, dan ramai sahabat dan tabi'in mengerjakannya. Pada zahirnya dua asar ini bercanggah. Dua asar ni dua hadis lah. Asar di sini ialah dua hadis ni bercanggah lah. Macam mana untuk kita apabila adanya percanggahan di dalam dua hadis yang berbeza, kata ada kata tak ada, maka kita tatbik kaedah kita yang telah kita jelaskan. Ulama mengatakan kaedah pertama kita tatbik, kita cari jalan kesinambungan dengan mengatakan dari sudut yang berbeza, maka menjelaskan bahawa benda itu adalah daripada dua perkara yang berbeza. Jadi kita dua perkara yang sama, jadi kita tatbikkan, kita cari jalan titik kesinambungan. Sebab tu bila kita bergaduh dan sebagainya, kita kena cari titik kesefahaman supaya tidak berlakunya pergaduhan. Tapi ingat orang yang dia positive thinking, orang yang mana dia tak suka benda buruk, fikir benda buruk. Saya ada satu orang kawan, masya-Allah, dia ustaz di kalangan asatizah kita, dia masya-Allah sangka baik, tak pernah nak marah orang, masya-Allah. Bagus dia. Hadapi dengan tenang, orang marah pun dia senyum je, dia relax je, tapi tempat jawab dia boleh jawab. Begitu. Di mana kita? Akan tetapi sahabat dan tabi'in mengerjakan. Pada zahirnya dua asar ini bercanggah. Wajah tu sebab lah. Wajah tu ialah reason lah. Reasonnya ialah tatbik, iaitu kita sinambungkan, iaitu apabila ada waktu maka boleh mengerjakannya, dan apabila tak sempat maka tak perlu kerja dah. Mari lewat nak sembahyang pula sunat, lambat dah orang tunggu. Tapi semasa sudah azan tu, dia dah ada dalam masjid, dan mengikut takwim masjid pun lepas azan 3 minit, dia bagi masa 10 minit, ada 6-7 minit lagi, maka dia boleh, seorang itu boleh teruskan sembahyang sunat. Sebab kita dah belajar, jadi jarang orang buat kan. Nobeli memang tak buat pun. Ustaz tahu ke macam mana Nobeli? Muda macam mana muda malam ni? Tak ada muda ni, mengantuk dia sehari dua ni, sibuk dia muda ni. Okey, muda sibuk sehari dua ni. Allahu Akbar, dah tak menghadiri. Okey, tak apa, mungkin dia akan tengok selepas itu. Betul tu. Kan betul. Sekarang boleh amal lah. Tak suruh, tak perintah, tapi buatlah. Tengok suasana dalam perbincangan dia. Kita dah bincangkan, bila ada masa boleh buat. Ada masa, okey, kita teruskan. So maknanya benda tu sabit, dan ulama-ulama pun mengatakan sedemikian. Okey. Satu hadis lagi. Hadis ke-18 1181. Wa an Marsad bin Abdullah radhiyallahu rahmatullah alaihi qala ataitu Uqbah al-Juhaniyya faqultu ala u'ajjibuka min Abi Tamim yarka'u rak'atain qabla salati maghrib. Qala Uqbah ana kunna naf'aluhu ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu fama yamna'uka al'an? Qala asy-syughul. Rawahu Bukhari. Senang dia jawab. Sayyidina Hadat Marsad bin Abdullah rahmatullah alaih berkata, beliau berkata, aku datang kepada Sayyidina Uqbah bin Juhani radhiyallahu anhu, lalu bertanya, adakah aku telah menyebabkan kamu pelik dengan pertanyaan, dengan perbuatan? Adakah aku telah menyebabkan kamu pelik dengan perbuatan Abu Tamim? Beliau solat 2 rakaat sebelum maghrib. Sayyidina Uqbah berkata, sesungguhnya kami selalu melakukannya di zaman Rasulullah. Daku berkata, lalu apa yang menghalang tuan daripada melakukan sekarang? Kami pun tak tengok dia buat, nak beli. Maka beliau menjawab,
As-sughal, kesibukan. Maksudnya dalam keadaan sibuklah. Syekh Mirik Shah rahmatullahi mengatakan bahawa Hadrat Abu Tamim ialah Abdullah bin Abu Asham, seorang tabi'i yang siqah dan muhtaram, yang mulia, memeluk Islam di zaman Rasulullah, mempelajari Al-Quran daripada Sayyidina Muaz bin Jabal. Sebahagian ulama berpendapat beliau adalah sahabat. Dalam hadis ini sabit bahawa di zaman sahabat bersama Rasulullah, mereka mengerjakan salat sunat sebelum maghrib. Nabi tak buat pun, tapi sahabat-sahabat buatlah. Nabi tak larang, itu adalah takrir Nabi. Selepas itu mereka meninggalkannya. Apabila ditanya mengapa berlaku demikian, maka dijawab bahawa terdapat kesibukan. Apabila ada kesibukan, maka meninggalkan salat sunat sebelum maghrib dibenarkan. Kalau tidak sibuk, maka haruslah dikerjakan. Haruslah dikerjakan. Maksudnya bukanlah kadang anak buat terus. Nabi Nubli bukan nak buat, ihtimam, jaga, tak pernah tinggal. Kadang buat, kadang tak buat. Jangan tak buat langsung. Okey ya. So masya-Allah. Semoga Allah SWT memberkati kita. Dia ada perbahasan lagi. Sembahyang solat sunat ni, sunat di rumah ke di masjid? Itu perbahasan yang akan datang. Adakah sembahyang ni di rumah atau di masjid? Sembahyang sunat-sunat rawatib ni, sunat dia di mana? Di rumah ke di masjid? Itu perbahasan yang kita akan bahaskan nanti, insya-Allah, summa insya-Allah. Jadi esok hari Rabu, hari Khamis, Jumaat, tengoklah kalau ada apa-apa perubahan, saya akan khabarkan pada tuan-tuan. Kalau tak ada, kita tak ada pengajian. Hari Khamis kita ada pengajian. Hari Khamis ada pengajian, hari Jumaat tengoklah, sebab kita akan adakan jur, tapi lambat lagi lah. Jur tu bermula 17 hingga 10 di awal Januari. Tak apa, itu ada mungkin Ustaz akan keluar 2 minggu dalam istimak di KL ni je lah untuk halqah Ustaz. Tak apa, kita bincang semula nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana وكنعنا بما رزقتنا ولا تزحب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم، تقبل.